Maksud keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk kepada pembentukan asas bagi sistem ekonomi, sosialitik dan ia juga diajarkan dalam beberapa tradisi agama. Secara amnya, ciri-ciri demografi sering menjadi sasaran perhatian keadilan sosial seperti bangsa, etnik dan juga kewarganegaraan. Manakala dari sudut ekonomi, keadilan sosial merupakan usaha untuk mengalihkan semula kekayaan, pendapatan atau peluang ekonomi dari kumpulan istimewa kepada golongan kurang mampu. Manakala dalam konteks sejarah dan teori pula, keadilan sosial haruslah dimiliki oleh semua orang bagi membolehkan semua masyarakat mengakses yang sama terhadap kekayaan, kesihatan, kesejahteraan, keadilan, hak istimewa dan peluang tanpa mengira keadaan undang-undang dari segi politik, ekonomi ataupun keadaan mereka yang lain. Akhir sekali, contoh yang boleh kita lihat kepada keadilan sosial ialah masyarakat kapitalis iaitu para pemerintah secara berkala mencampur tangan dalam ekonomi untuk menyokong keadilan sosial. Hal ini menyebabkan para penyokong keadilan sosial sering mendorong reformasi kebijakan dalam bidang-bidang seperti penjaga kesihatan. Jenis keadilan sosial. Jenis keadilan sosial ini terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah keadilan buruh sosial. Keadilan buruh sosial ini adalah untuk memastikan hubungan yang sihat antara pekerja dan majikan serta keadaan fizikal dan psikologi yang diperlukan agar pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah keadilan sosial ekonomi. Keadilan sosial ekonomi ini adalah untuk mengatur bahawa pengagihan kekayaan cenderung ke arah keadilan yang tidak hanya dikumpul oleh beberapa orang sahaja. Jadi, apabila keadilan sosial ekonomi ini tidak diamalkan akan memberi impak negatif seperti terhasilnya jurang perbezaan kelas sosial yang ekstrim antara ketidakadilan sosial yang lain. Dan yang terakhir adalah keadilan kesihatan sosial. Keadilan kesihatan sosial ini adalah memfokuskan kepada hak untuk kesihatan mesti dijamin untuk semua manusia secara sama rata kerana akan menjadi hak asas yang dapat diakses oleh semua orang serta dapat menghasilkan tubuh dan minda yang Ciri keadilan sosial. Ciri keadilan sosial ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah keadilan tertumpu kepada orang lain. Maksudnya adalah tindakan berlaku adil dan tidak berlaku adil pada kebiasaannya tertumpu kepada orang lain dan bukan pada diri sendiri. Jadi, masalah keadilan atau ketidakadilan akan berlaku antara hubungan sesama manusia dan tidak bersendirian. Yang kedua adalah keadilan hendaklah dilaksanakan. Maksudnya adalah keadilan adalah sebuah tuntutan di mana suatu kewajipan untuk dilaksanakan. Tujuan melaksanakan keadilan ini adalah untuk memenuhi hak masing-masing. Hal ini demikian kerana tindakan memenuhi bukan lagi pilihan, melainkan kewajipan. Contohnya, seseorang majikan hendaklah memberikan gaji kepada pekerjanya secara adil kerana apabila majikan itu belum memenuhi hak seseorang pekerja, maka keadilan belum terjadi. Yang terakhir adalah keadilan menuntut kesamaan. Maksudnya adalah persamaan membawa maksud tanpa ada pengecualian. Jadi, sebagai seorang majikan, kita harus memberikan gaji kepada setiap pekerja secara adil dan saksama. Hal ini demikian kerana seseorang majikan hendaklah mengamalkan keadilan. Terdapat 2 prinsip utama keadilan sosial. Yang pertama, keserataan hak dan kebebasan. Hal ini termasuklah undang-undang yang adil. Prinsip ini merupakan asas keadilan sosial yang wujud dalam sesebuah negara demokrasi. Prinsip ini melibatkan kebebasan bersuara, beragama serta kebebasan mempertahankan hak peribadi. Prinsip kedua ini terdiri dari 2 bahagian, iaitu prinsip perbezaan dan prinsip persamaan.
Prinsip perbezaan ini melibatkan perbezaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat yang besar bagi mereka yang kurang beruntung. Perbezaan sosioekonomi melibatkan ketidaksamaan seseorang mendapat peluang. Prinsip yang kedua adalah prinsip persamaan yang adil di atas kesempatan. Ini melibatkan ketidaksamaan sosial ekonomi yang diatur bagi membuka peluang kepada semua orang tanpa mengira bangsa, agama maupun budaya yang berbeza. Sebagai contoh, orang yang lebih berketerampilan, cekap dan bermotivasi diberi peluang untuk menyumbang idea kepada sesebuah masyarakat walaupun mereka berbeza agama. Isu keadilan sosial terbahagi kepada 3 iaitu isu ekonomi, politik dan sosial. Yang pertama dari segi ekonomi yang mempunyai 3 sistem iaitu sistem ekonomi kapitalisme, laissez-faire iaitu memdoktrin kebebasan penuh tanpa campur tangan kerajaan. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis yang berkonsepkan sama rata, iaitu semua manusia mempunyai pendapatan yang sama. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam yang berkonsepkan keadilan, iaitu keadilan dalam mencari harta. Seterusnya dari segi politik, Malaysia merupakan negara berdemokrasi dan berperlembagaan. Isu utamanya adalah tuntutan hak oleh kaum. Contohnya dari segi pendidikan, kaum Cina dan kaum India menuntut hak yang sama rata. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah dari segi sosial, iaitu isu utamanya adalah berkaitan kemiskinan dan pencabulan hak asasi manusia dan isu LGBT yang bertentangan dengan agama. Teori keadilan sosial telah direalisasikan oleh Robert Nozick, John Rawls dan Amartya Sen. Pandangan yang dikemukakan adalah bersifat duniawi dalam pendapat tentang keadilan sosial. Pertama iaitu teori Robert Nozick. Beliau menyatakan bahawa keadilan adalah situasi di mana tidak terjadi pelanggaran hak-hak individu termasuk hak kepemilikan dan hak untuk menikmati hasil kerja keras diri sendiri. Sebagai contoh, mereka yang bekerja berhak mendapat apa yang ditawarkan seperti gaji ataupun ganjaran yang terhasil daripada usaha mereka sendiri tanpa ada halangan daripada pihak lain. Teori Robert Nozick mengandungi 3 komponen keadilan keseluruhan. Pertama, individu yang memperoleh pegangan berasaskan prinsip keadilan untuk mengambil alih hak pegangan tersebut. Kedua, individu yang memperoleh pegangan mengikut prinsip pemindahan keadilan daripada seseorang yang berhak kepada berhak yang lain. Dan yang ketiga, iaitu tiada siapa yang berhak untuk peroleh pegangan melainkan berulang-ulang. Robert Nozick juga telah mengemukakan perspektif polisi sosial, iaitu prinsip yang sempurna dengan pengagihan keadilan tersebut ialah setiap orang boleh mendapatkan apa yang disediakan. Sebagai contoh, Malaysia telah menyediakan hak untuk mendapatkan pendidikan di mana meskipun Malaysia mempunyai masyarakat majmuk, namun setiap orang berhak mendapatkan pendidikan meskipun berbeza latar belakang agama, bangsa, budaya dan etnik. Teori Amartya Sen telah mengemukakan beberapa prinsip, iaitu yang pertama, bergerak bebas satu tempat ke tempat yang lain dan dilindungi dari sebarang bentuk keganasan. Yang kedua, menggunakan deria untuk membayangkan, berfikir untuk melakukan perkara dalam cara manusia, iaitu dari aspek aktiviti politik yang bermaksud berkuasa untuk mengawal kehidupan dengan adil tanpa ada kekerasan. Dan yang kedua iaitu kebebasan beragama, di mana manusia ini berhak untuk beragama mengikut kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga iaitu prihatin dengan kehidupan manusia lain, menganggap bahawa semua manusia adalah sama, iaitu bermaruah dan bernilai.
iaitu bermaksud seperti di Malaysia, meskipun berlainan bangsa, kaum dan agama, tetapi masih lagi sama-sama menjaga keharmonian dengan adanya kasih sayang antara satu sama lain, iaitu menunjukkan bahawa setiap orang mempunyai nilai untuk dihargai dan dihormati. Dan yang keempat, iaitu ambil berat tentang persekitaran, iaitu haiwan dan alam semula jadi. Ini bermaksud bahawa haiwan dan alam semula jadi juga merupakan suatu hidupan yang perlu diambil berat tentang persekitarannya untuk menjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, iaitu dari segi politik, berhak mengawal kehidupan seseorang, manakala dari sudut material, berhak memiliki harta dan mendapatkan kerja yang setara dengan orang lain. Ini bermaksud bahawa dari segi politik, kerajaan berhak untuk mengawal kehidupan manusia dengan adanya undang-undang dan perintah yang perlu dipatuhi oleh rakyat. Manakala dari segi material, manusia berhak untuk memiliki harta berdasarkan usaha mereka sendiri dan juga berhak mendapatkan kerja seperti orang lain tanpa ada jurang perbezaan di antara mereka. Teori John Rawls telah mengemukakan bahawa semua keperluan sosial utama, iaitu kebebasan, peluang, pendapatan, kekayaan dan asas sosial, iaitu hormat diri, diagihkan sama rata. Ini bermaksud bahawa setiap orang berhak mendapatkan keperluan sosial meskipun berbeza latar belakang. Sebagai contoh, asas sosial yang merujuk kepada hormat diri perlu diperoleh oleh semua masyarakat, bukan sekadar untuk golongan yang berpangkat semata-mata, malah golongan marhin juga berhak mendapatkan penghormatan kerana ia merupakan satu nilai yang dirujuk kepada semua lapis masyarakat. Seterusnya iaitu individu yang mempunyai kebolehan dan kepakaran yang sama perlu mempunyai peluang hidup yang sama. Ini bermaksud bahawa seseorang yang mempunyai kemahiran dan kepakaran seperti golongan yang terpelajar, mereka berhak untuk bekerja tanpa ada perbezaan di antara mereka. Teori John Rawls juga telah mengemukakan prinsip keadilan, iaitu yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama rata dalam sistem kebebasan. Sebagai contoh, semua orang berhak mendapatkan hak kebebasan seperti kebebasan bergerak, bersuara dan hak mendapatkan perlindungan diri tanpa ada jurang perbezaan manusia dari aspek pemikiran, bangsa dan budaya. Kedua iaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi disusun supaya memberi manfaat yang paling besar kepada kelompok yang kurang bernasib baik, iaitu peluang dalam posisi ekonomi. Ini bermaksud bahawa golongan yang kurang berkemampuan perlulah diberi keutamaan dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh, Malaysia sendiri telah memberi bantuan dari segi keuangan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk menyara kehidupan. Ini telah membuktikan bahawa ekonomi Malaysia juga menyasarkan kepada golongan yang kurang berkemampuan sahaja untuk memperoleh sebarang bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Ketiga-tiga teori ini menegaskan bahawa manusia ini berhak mendapatkan apa yang mereka perlukan seperti hak bersuara, hak mendapat perlindungan dan hak kebebasan bergerak tanpa ada sebarang sekatan. Semua manusia diberikan kesaksamaan tanpa ada jurang antara mereka, sama ada mereka golongan elit ataupun tidak. Keadilan yang diberikan akan menjadikan sesebuah negara itu harmoni tanpa ada diskriminasi antara satu sama lain, kerana keadilan yang diketengahkan adalah bersifat bagi mengelakkan sebarang penindasan berlaku antara manusia. Malaysia merupakan sebuah negara yang harmoni kerana adanya keadilan sosial yang diberikan meskipun rakyat terdiri daripada pelbagai kaum, agama, bangsa dan budaya. Perkara ini dapat dibuktikan bahawa rakyat Malaysia saling hormat menghormati antara satu sama lain dan ini menjadikan tiada sebarang perselisihan faham berlaku antara mereka.